Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Haryanti Jimatusin. Berita-berita utama malam ini. Jumlah perdagangan bagi bulan September 2022 meningkat lebih 13%. Ceria Kampungku menyatupadukan penduduk kampung serta menambah keceriaan kampung dan penduduk. Dayang Siti Azizah binti Haji Nordin dengan sajak bertajuk Ketani Warga Emas muncul johan dalam pertandingan sayembara mendeklamasi sajang yang diadakan pagi tadi. Bertemakan Sayangi Warga Emas, pertandingan anjuran Pertubuhan Warga Emas Negara Brunei Darussalam itu berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Agama. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama yang turut menyampaikan dua puisi khas bertajuk Meniti ke Hujung Usia dan dengan munajat ini adalah ukuran liku-liku jejaknya. Disertai oleh 10 warga emas, pertandingan antara lain bertujuan mengetengahkan bakat ahli-ahli Pertubuhan Warga Emas dalam mendeklamasi sajang serta memupuk minat dan kecintaan terhadap bahasa dan sastra Melayu. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Menteri Hal Ehwal Agama. Tempat kedua disandang oleh Awang Haji Muhammad Hussein bin Haji Muhammad Saleh dengan sajang bertajuk Ya Warga Emas dan Awang Haji Nur Amin bin Muhammad Yasin dengan sajak bertajuk Janji Kita di tempat ketiga. Jumlah perdagangan meningkat 13.5% daripada 2,267.5 juta ringgit pada bulan September 2021 kepada 2,572.8 juta ringgit pada bulan September 2022 disumbangkan oleh kenaikan kedua-dua nilai ekspor dan import antara tempoh tersebut. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya memaklumkan berbanding bulan Ogos 2022, jumlah perdagangan menurun 7.2% disebabkan oleh penurunan jumlah ekspor dan import terutamanya bahan api galian. Jumlah ekspor meningkat 22.6% kepada 1,612.2 juta ringgit pada bulan September 2022. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dalam tempoh yang sama. Peningkatan ekspor bahan api galian didorong oleh peningkatan nilai ekspor minyak mentah, gas asli cecair LNG dan produk petroleum. Peningkatan ekspor minyak mentah terutamanya disebabkan oleh peningkatan harga purata pada bulan September 2022. Manakala peningkatan ekspor gas asli cecair disebabkan oleh kenaikan jumlah isi padu dan harga ekspor. Bagi ekspor produk petroleum telah mencatatkan peningkatan dengan komoditi utama adalah bahan api diesel otomotif. Dari segi komoditi ekspor, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam iaitu 85.1%, diikuti dengan bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada bulan September 2022 adalah Australia dengan 22.2%, diikuti oleh Jepun dan Singapura. Komoditi ekspor terbesar ke negara Australia, Jepun dan Singapura adalah bahan api galian. Jumlah nilai ekspor
nilai import meningkat kepada 960.6 juta ringgit pada bulan September 2022, terutamanya disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian sebagai input pengeluaran bagi industri petrokimia hiliran. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian dengan 69%, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang-barang keluaran kilang dan bahan kimia. Sumbangan terbesar rakan dagangan import adalah dari Malaysia, diikuti oleh Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu. Dengan komoditi import terbesar adalah bahan api galian. Pengangkutan melalui laut menyumbangkan bahagian tertinggi bagi kedua-dua ekspor dan import. Ini diikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat. Laporan penuh perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan September 2022 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di depes.mofi.gov.bn. Sementara itu, prestasi jualan runcit pada suku tahun ketiga 2022 menunjukkan peningkatan tahun ke tahun sebanyak 4.8% dengan anggaran nilai meningkat daripada 407.4 juta ringgit kepada 427 juta ringgit. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengenai indeks jualan runcit dan indeks perkhidmatan makanan dan minuman memaklumkan dari segi volume jualan, pertumbuhan positif juga dicatatkan sebanyak 2.4% tahun ke tahun. Peningkatan jualan runcit didorong terutamanya oleh peningkatan jualan tekstil, pakaian dan kasun, diikuti peningkatan jualan perkakasan, cat dan kaca di kedai, jualan di stesen minyak termasuk jualan jam tangan dan barang kemas. Peningkatan disebabkan oleh kenaikan permintaan domestik selaras pengurangan langkah-langkah pengawalan berikutan tamatnya fasa awal endemik COVID-19 berbanding suku tahun ketiga tahun sebelumnya. Di samping itu, volume jualan bagi aktiviti-aktiviti runcit juga mencatatkan peningkatan. Berbanding suku tahun kedua 2022, jualan runcit per suku tahun ketiga 2022 menurun sebanyak 8.8%. Bagi perkhidmatan makanan dan minuman pula meningkat 30.1% berbanding suku tahun ketiga 2021 dengan anggaran hasil jualan meningkat dari 81.1 juta ringgit kepada 105.5 juta ringgit. Dari segi volume jualan, aktiviti makanan dan minuman mencatatkan pertumbuhan positif sebanyak 26% tahun ke tahun. Peningkatan disebabkan oleh pertumbuhan pada hasil jualan restoran, jualan kedai makanan segera, aktiviti perkhidmatan catering dan aktiviti penyajian minuman. Ketiadaan had kapasiti sejak awal bulan Jun 2022 juga telah menyumbang kepada peningkatan tersebut. Berbanding suku tahun kedua 2022, perkhidmatan makanan dan minuman mencatatkan peningkatan 6.9% pada suku tahun ketiga 2022. Laporan penuh indeks jualan runcit dan indeks perkhidmatan makanan dan minuman suku tahun ketiga 2022 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di depes.mofi.gov.bn. Dropbox kembali ke sekolah bermatlamat untuk memeduli kebajikan anak-anak yatim dan anak-anak dari keluarga yang memerlukan untuk membeli peralatan dan kelengkapan persekolahan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Dalam usaha membantu anak-anak yatim dan anak-anak dari keluarga yang memerlukan menjelang musim persekolahan 2023, Biro Wanita dan Biro Perekonomian Majlis Perundingan Kampung MPK Pancor Mentiri sesi 2019-2023 mengadakan majlis penyerahan sumbangan kotak kutim atau Dropbox kembali ke sekolah.
Majlis berlangsung petang tadi di Bukit Sinadur, Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur, Mentiri. Penyerahan 87 keping kupon pembelian disempurnakan oleh Pengarah Haji Ismail bin Pengarah Haji Ibrahim, pemangku penghulu Mukim Mentiri yang juga Ketua Kampung Sungai Buloh. Bantuan merupakan sumbangan daripada ahli-ahli MPK Pancur Mentiri, Persatuan Siswaza, Al-Rizki Enterprise dan penyumbang persendirian. Sementara itu 10 ibu tunggal juga menerima sumbangan. Diadakan untuk kali ke-6, majlis umpamanya diadakan membantu kerajaan dalam memeduli dan menjaga kebajikan anak-anak yatim dan anak-anak dari keluarga yang memerlukan untuk membeli peralatan dan kelengkapan persekolahan. Jawatan Kuasa Majlis Perundingan Kampung Senukuh pagi tadi mengadakan acara Hari Keluarga Ceria Kampungku. Acara diadakan di kawasan Balai Raya Orang Kaya Sura Haji Tuba bin Talif, daerah Temburong. Antara pengisian acara, senam robik, walkathon dan acara-acara sukan antaranya seperti meniup belon dan mengutip gula-gula bagi kanak-kanak. Penganjurannya antara lain bertujuan menimbulkan keceriaan kampung dan penduduk amnias sambil beriadah. Dan untuk makluman bahawa di Kampung Senukuh ini penduduknya terbagi kepada dua puak, yaitu puak Melayu, Ilyas Kedayan, ya, dan yang kedua ialah puak Ngurut. Jadi dengan adanya macam acara seperti ini, kedua-dua puak ini bekerjasama dan berganding bahu sama-sama menjayakan acara yang akan berjalan pada pagi ini. Sky Vision Media BN dengan kerjasama Lambakanan Aero Modeler Flyer LKAF petang tadi menganjurkan Fun Fly 2023. Aktiviti diadakan di kawasan lapang Kampung Lambak Kanan. Aktiviti antara lain bertujuan memperkenalkan dan mempromosikan Radio Control Air Modeler sebagai hobi selain untuk mengisi cuti persekolahan. Dua jenis Fun Fly disediakan iaitu mini kapal terbang yang menggunakan minyak dan yang menggunakan bateri. Juga diadakan pameran mini kapal terbang. Radio Control Air Modeler ini terbagi kepada dua. Satu yang menggunakan bateri iaitu LiPo bateri dan kedua menggunakan gasoline iaitu minyak. Harapan kami agar kami itu akan lebih aktif dan juga dapat mendedahkan hobi ini kepada belia-belia lain di negara Brunei Darussalam lah. Status harian normal baharu COVID-19, satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 226 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.5%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Masyarakat memainkan peranan penting dalam membantu pihak kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan, terutama sekali bagi para pencinta haiwan untuk sama-sama berganding bahu mengawal pembiakan haiwan-haiwan terbiar dan juga memeduli hal ehwal kesejahteraan haiwan-haiwan tersebut. Di negara ini, beberapa badan bukan kerajaan ditubuhkan bagi membantu menyelamat dan melindungi haiwan-haiwan terbiar. Salah satu daripada badan-badan tersebut adalah POSAM yang sudah beroperasi selama 3 tahun dalam menangani dan menyelamatkan haiwan-haiwan terbiar. Awang Muhammad Amnan bin Muhammad Azman, pengurus Rumah Sakit Hospital Haiwan POSAM, mengungsikan pada masa ini sebanyak 65 ekor haiwan terbiar yang sakit berada di bawah jagaan mereka.
Basically, the main thing is we do treatment first. Basically, we observe the animals on what it needs, apa yang ia perlukan untuk kami sihatkan dulu apa. Basically, we give like vaccination. Have our subscription plan, basically where public can help us. They can actually just subscribe to our TNRM program. We suggest the public to actually play a part. Siapa sangka penularan wabak COVID-19 telah membuka peluang perniagaan kepada 3 orang belia tempatan berbekalkan niat untuk sama-sama membantu kerajaan dalam menangani penularan COVID-19 ketika itu, syarikat Bersih Solution ditubuhkan bagi menyediakan perkhidmatan pembersihan di rumah, kedai dan bangunan komersial dengan 100% daripada pekerjanya adalah warga negara tempatan. Sejak penubuhannya pada tahun 2020, syarikat berkenaan juga memainkan peranan dalam membantu mengurangkan kadar pengangguran di negara ini, terutamanya di kalangan belia. Setakat ini, syarikat Bersih Solution mempunyai lebih 50 pekerja tempatan yang terdiri daripada para belia tempatan. Antara cabaran kami itu adalah untuk mengambil kita ni punya belia ni sebagai pekerja tempatan. As we know, kadang belia tempatan ini kadang-kadang masih memilih kerja. So bagi kami itu sebagai satu cabaran yang perlu kami atasilah dengan membuka seberapa banyak kekosongan yang dapat dengan menawarkan jawatan-jawatan yang tertentulah kepada mereka. Di samping itu, pihak pengurusan syarikat berkenaan juga amat memahami para pekerjanya dengan menyediakan persekitaran kerja yang menyeronokkan. So far, manajemen sangat memahami pekerja lah. Kalau ada staf-staf yang ada beberapa kekeliruan, contohnya keluhan, semuanya boleh dibincangkan. For me, dia punya environment di sini is very, I would say, chill, and then semua all colleague semua friendly. Environment yang ada di sini dengan segala bos-bos yang baik dan rakan kerja lah yang sudah lama kami kenal. Jika dahulu permainan video dipandang remeh dan membuang masa serta dapat menimbulkan ketagihan kepada pemainnya, namun kini permainan video telah diiktiraf sebagai isukan, iaitu salah satu acara sukan kompetitif yang bersaingan bersama para pemain dari luar negara, bahkan mampu mewakili negara dalam mana-mana pertandingan. Haji Azizi Ahmad ada laporannya. Di negara Brunei Darussalam, isukan dilihat semakin berkembang dengan baik seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Dengan penyenderaian isukan dalam Tamasya Sukan Asia Tenggara pada tahun 2017, ia sekaligus membuka mata peminat-peminatnya serta kerajaan dan beberapa pihak swasta untuk menubuhkan sebuah pasukan isukan bagi mewakili negara. Atas sokongan dan dorongan daripada semua pihak, sebuah pasukan task force ditubuhkan bagi mengurus hal ehwal persatuan isukan di negara ini. So we're very grateful to see the development from back then when there was no support to right now. The government is stepping in to give us support, and we're really grateful for all these sort of opportunities and also trust by the government towards us. So I would say now it's easier to be a gamer if you know how to put in the self-commitment, the self-disciplinary, and also how to actually manage your own time. So at the end of the day, don't ignore your studies. Studies is still important, but you know how to manage your time to have studies. Setiausaha Agung Persatuan Isukan Brunei Darussalam ini juga mengongsikan permainan PUBG Mobile mempunyai peminat yang banyak di negara ini dengan lebih 200 pasukan bermain permainan berkenaan. Peningkatan peminat dalam permainan video tersebut dikatakan bermula berikutan harga telefon pintar yang mampu milik. The recent Bali tournament, Brunei is a very unknown country to this global championship. Brunei has never competed in all these global championship, and this is the first time this team actually went on
to went outside of Brunei and compete, and they managed to get second. We do what we can based on our capability now and also the resources that we have. If there's more, there's definitely more we can do. We have a lot of things that we actually plan out, we want to execute. Dinilai sebagai satu sukan yang kompetitif kerana menggunakan kecekapan, ketangkasan dan strategi. Para pemain khasnya yang bercita-cita untuk mewakili negara dalam e-sukan perlu sentiasa mengekalkan disiplin yang tinggi. Di samping itu, mereka juga perlu sentiasa membuat latihan persendirian dan berpasukan untuk memantapkan prestasi diri dalam sukan tersebut. Lukisan merupakan salah satu karya seni yang memiliki nilai tinggi sekaligus dapat membuat mereka yang melihatnya merasa kagum dan teruja. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi masa kini, semua itu dapat didigitalisasikan dengan menggunakan peralatan seperti tablet ataupun drawing pad. Zulfatli Haji Kasim membawakan laporannya. Awang Muhammad Khairul bin Haji Kamis, seorang penggiat seni lukisan digital tempatan, semasa ditemu bual menjelaskan, beliau pada mulanya berjinak-jinak dalam seni lukisan secara tradisional sekitar tahun 2000 sebelum beralih ke seni lukisan digital. Menurutnya, terlibat dalam seni lukisan memerlukan perhatian yang sangat tinggi. Ada satu pelukis di Korea tu, ia boleh menambal semua kesalahannya dengan meneruskan saja. Ia tahu ia buat mistake, tapi macam pasal ia familiar dengan mistakes, ia tahu macam mana akan manipulate supaya indah jadi mistake. Untuk mencapai level itu bukan mudah lah. Jadi saya memilih untuk digital lah, untuk lebih cepat menyiapkan semua adalah ilustrasi. Meskipun majoriti pelanggan berpuas hati dengan kualiti ilustrasi dan hasil seni lukisan digital yang diberikan, Awang Muhammad Khairul juga menghadapi beberapa cabaran semasa proses menerbitkan ilustrasi. Terlampau excited and then accept saja semua orang punya request and then end up banyak yang siap lah, semua siap lah. And then juga timeline, lepas tu health. Selalunya kalau terlampau lalayan ini. Di sebalik cabaran tersebut, Awang Muhammad Khairul turut berharap dapat menjadi pelukis yang lebih cekap, cepat dan teratur di masa hadapan. Oleh itu, seiring dengan perkembangan teknologi, marilah kita memanfaatkan teknologi digital seperti menjadikannya sebagai sumber penjana pendapatan tambahan. Zulfatli Haji Kasim melaporkan untuk Berita RTB.